atas supaya dia keluarkan bunyi is now recording. Alright. Jadi Assalamualaikum, selamat sejahtera semua ya. Sekali lagi Cikgu ucapkan terima kasih. Sangat-sangat terima kasih kerana memahami dan datang pada petang ni. Murid-murid, jadi seperti yang telah Cikgu paparkan pada skrin, okey? Sekali lagi Cikgu perlu ingatkan, dalam Google Classroom 5 quality dan 5 equity gabung ini, Cikgu baru ada 18 orang murid lah seperti yang ditunjukkan pada skrin. Okey? Kalau boleh, tolong gerakkan kawan-kawan lain, 帮忙一下去招你的朋友进来。Kelas Cikgu Google Meet kamu tak nak masuk tak apa. Maksudnya bagi tahu mereka, 你们不要进 Google Meet 不是问题，对吧讲？ Sebab Cikgu sudah record. Cikgu akan muat naik. 我会 upload 给他们看的。但是功课要做. Sebab kenapa kerja perlu buat? Kalau sekali lagi, inilah kerja yang kamu hari ini nak tonton ya, tengok ya. Cikgu dah berikan anda video mengenai minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit, Songyu. Macam mana minyak kelapa sawit dibuat dan apa itu kelapa sawit? Nanti cikgu akan guna buku teks tak? Dan juga kita telah diberikan video macam mana kita membuat sabun organik, 有机的肥皂. Kalau kamu pernah dengar lah, sabun ya, cikgu saya tahu, cheap lah, murah. Satu botol 2 liter itu 10 lebih ringgit. Itu sabun kimia. Sabun organik ialah sabun yang kamu buat kat rumah. Cikgu, sabun boleh buat kat rumah ke? Tontonlah tutorial kat sini, tekan lah. Ya, siapa yang dah hantar cikgu anggap kamu dah tonton. Siapa macam Ihan kan? Ihan, Kian Wei, Jian Chen. Kan mak? You may kan? Ada tonton ke tak? Ataupun tak ada? Saja saya tekan je. Ada ke tak? Ihan, ada tonton ke tak? Loh Jian Chen? Jian Chen? Ada. Jian Chen, you may kan? Sebab macam mana nak buat minyak sabun organik ini kan agak menarik tau murid-murid. Kalau kamu tahu ada tempat tertentu di Malaysia pun orang-orang kaya mereka beli minyak bukan minyak silap, beli sabun organik, sabun buatan manusia. 就是说你们做出来的有机的肥皂 mahal tau, bukan murah ya. Benda itu boleh cari duit. Mana tahu kan nanti kamu jadi jutawan. 我也希望你们每一个人发达的嘛，对没有? Jadi sekali lagi sains bukakan mata anda. Jadi minta tolong thank you Pek Ling sudah hantar juga. Tonton dan fahamkan. Kalau anda dah tonton, cikgu anggapkan memang cikgu bagi markah. Okey, jadi Miza ada Miza? Ya. Bila nak masuk Google Classroom ini? Dah tapi tak buka lagi. Ada MOE ke tak? Ataupun sebab masalah gadget? Kalau sebab masalah gadget, cikgu faham ya? Sebab apa? Ada masalah ke tak? Kalau ada masalah berkenaan dengan gadget, bagi tahu cikgu ya. Mana tahu cikgu nanti hubung ke, berikan kamu satu gadget ke. Okey? Itu satulah. Lepas itu Haziq. Haziq ada Haziq? Ya. Ada masuk Google Classroom tak ni? Belum lagi. Bila nak sebab apa? Saya belum download lagi Google Classroom, pun nak download. Lah, dia tak semestinya bawa download. Kalau kamu guna laptop pun, boleh je terus guna laptop nak akses. Download dalam apps handphone itu hanya senang nak masuk je. Faham ke tak? Kalau kamu ada laptop ke komputer, macam cikgu buat sekarang, tengok skrin cikgu ni kan. Buka satu browser, boleh guna dah. Okey? Satu lagi cikgu nak tanya, jadi Ciyong ada Ciyong? 没有。怎么自己哇？那天不帮了你啊？你要玩也是帮了我老师，我去弄了师，他最后也讲到一个那个他会send一个短信给你电话号码一个 pin number 这样他没有先来哦。Okay. You stay, tak apa. You stay lepas kelas boleh? Pukul 4 nanti kita bincang Isa sebab kita 3 分钟 siap boleh ya? 可以。我们交心Okey. Jadi hari ini kita akan mulakan dengan buku teks. Murid-murid, kamu sekarang boleh tutup skrin dah ya? Buku teks muka surat 160. Kita akan mula dengan 5.5 minyak sawit. Chong Yu. Cikgu dah cakap, sekali lagi, sains ialah subjek yang buka mata anda. Bukakan minda anda. Sekali lagi, kalau anda tutupkan
kamu tak nak belajar sains sebab sains boring kan. Cikgu nak tanya sekali lagi. Lepas SPM, okey, kamu kata nak pergi ke college. Tak apa. Lepas college, murid-murid, kamu nak kerja apa? Kamu nak kerja sebagai apa? Kalau kamu kata lepas SPM, kamu nak pergi jual roti canai tepi jalan, pergi buat bersungguh-sungguh. Tetapi, jangan lepas umur 35-40, baru salahkan kerajaan. Oh, itu kerajaan lah. Sebab kerajaan saya baru jual roti canai. 你不能这样讲的吗？现在就是很多这样的问题。Ini adalah isu sekarang, diri tak bukakan minda ketika ke sekolah. Jadi kat sekolah ini, sila baca banyak bahan supaya bukakan minda anda. Macam tadi cikgu dah cakap, sabun organik. Mana tahu kamu kerja, jualkan nasi lemak pun, kamu boleh buat sampingan buat sabun organik. Jual pada orang-orang tertentu. Okay, 我不懂，你们可以做 Lazada, boleh jual pada Lazada benda itu semua. Jadi, zaman dah lain, sila bukakan hati anda. Sekarang minyak sawit. Cikgu, minyak sawit ini, apa ni? Saya tak guna pun. Kalau kamu cakap tak guna pun, murid-murid, minyak sawit ini sekurang-kurangnya, kamu makan ayam goreng. Ayam goreng pun, KFC apapun, mereka guna minyak sawit dah goreng lah bro. Kan? Jadi, minyak sawit itu datang dari mana? Kalau kamu tengok gambar raja pokok sawit pun, okey, kita nampak ada biji-biji sawit dia. Itu pasal cikgu telah share dalam Google Classroom, ada satu YouTube itu, cikgu itu dia potong. Dia potong biji ataupun buah kelapa sawit. Seperti di dalam muka surat 160. Jadi kamu akan nampak, setiap biji atau buah kelapa sawit, lepas potong, dibahagikan kepada 3 bahagian. 有3个部分. Semua perlu tahu. Mana satu bahagian yang keluar minyak? Cikgu, saya tahu. Satu je. Isi rong. Salah. Salah ya. Dia ada 3 bahagian. 2 tempat yang ada minyak. 有2个地方有油的. Satu ialah sabut. Meso cup. Murid-murid highlight sabut, highlight meso cup. 就这一层. Kalau anda tengok apa yang cikgu lukis itu, meso cup. Okey? Tempurung黑中间这个 tak ada minyak, tidak mengandungi minyak. Dan tengah-tengah isi rong. Isi rong ataupun English BM pun panggil sama, kernel. Ya, dia mengandungi minyak. Beza minyak di sabut dan isi rong adalah sabut minyak sawit dia paling banyak. Tetapi dia bukan kata tak berkualiti. Berbanding dengan isi rong. Dia lebih banyak sabut, tetapi banding dengan isi rong, minyak di isi rong adalah lebih paling berkualiti. Jadi soalan yang kamu patut tanya, cikgu, kelas sebelum ini saya dah belajar margarin. Jadi margarin guna bahagian mana yang buat? Sepatutnya kamu ada tertanya. Kalau kamu tak tanya, cikgu cuba tolong kamu fikir. Itu margarin. Apa lagi kalau cikgu tanya, pergi ke dalam dapur kamu sekarang, murid-murid kalau kamu pergi dapur, minyak dapur, 你的厨房里面用油炸那油 contoh minyak kapak 不是斧头油 okey, minyak Sri Murni, minyak macam-macam lagi. Okey, di Malaysia kebanyakannya ialah minyak sawit. Jadi minyak mana yang dia mereka guna? Okey, jadi cikgu teruskan sekarang. Kalau kamu tengok muka surat 161, cikgu sudah memberi anda YouTube. Kalau anda tengok sekali lagi, buka skrin sebentar. Murid-murid. Okey, jadi kamu akan tengok di sini ya. Ada 4 video. Video pertama macam mana buah kelapa sawit dijadikan minyak sawit untuk guna proses nanti. Satu lagi, mereka bedarkan biji sawit itu supaya anda tengok macam mana bentuk dia. Itu yang disebutkan dalam muka surat 161. TI Paliu Seimet. Jadi apabila kamu tengok gambar raja itu, gambar raja 5.19 hingga 5.22, 5.19 hingga 5.22. Kelapa sawit mereka potong, keluarkan buah dia itu, didihkan sauyaha,
keluarkan tempurung dia, sabut you, isi rong pun ada minyak, keluarkan tempurung antara mereka itu 有一个硬壳拿掉, lepas itu mereka guna alat tekan, keluarlah minyak sawit tersebut. Okey? Jadi ada soalan lah kenapa kita nak didirikan ini. Jadi soalan SPM yang lama sangat tak tanya, hancur lah. Tetapi dalam buku teks kamu dia sekarang tulis semula dan tulis dengan agak mendalam. Nak ke tak nak kamu perlu belajar. Jadi apakah urutan proses mengekstrak minyak sawit? Urutan, maksud什么是 urutan? 它的那一个过程从什么开始？ Jadi, kamu dah tengok dalam YouTube yang pertama itu kan, dalam Google Classroom itu, bermula dengan tanda buah kelapa sawit. Semua tanda. Isu. Ni kan tahu isu. 很多的那个 minyak kelapa sawit. Jadi, apa mereka buat? Sekali lagi, kalau kamu tak tahu, boleh buka skrin sebentar juga. Sebentar. Nah, ini. Proses pengolahan buah sawit. Kalau kamu tengok pada skrin cikgu, ini dia. Isu. Kita macam mana nak biji-biji ini, sebiji-sebiji buah dia ini, mereka akan keluarkan melalui proses, lepas itu barulah hasilkan minyak. Okey? 好好的去看。碧玲, boleh faham tak 碧玲? 碧玲啊? 碧玲是吗？华语吗？碧玲还是碧玲? Ada ke tak? 碧玲还是佩玲? Hello? 这做老师尴尬嘞。我很尴尬，有啦，碧玲 ，OK， OK， 很好，碧玲，有，人家有 respond 的，你不要这样子啊，cikgu tanya mesti jawab kan, bagus, TP3 cikgu bagi, kan? Jadi sambung, okey, cikgu sambung sekarang. Jadi selepas tandam buah kelapa sawit itu dipetik, okey, 被采下来嘛， dia akan melalui proses pensterilan dulu. 写一 pensterilan， 这个你们全部要写的，过程一 1, 2 ya penanggalan, 3 pencernaan, okey. 4 nanti dia akan asingkan. Itu nanti ya. Lepas tu baru pergi nombor 5 penurasan. Last sekali pergi penulinan. Jadi mula dengan pensterilan. Cikgu apa itu pensterilan? Xiao tu loh. Kalau kamu masih tak boleh terima istilah steril ini, cikgu agak kecewa lah. Cikgu dah sebut hampir semua kelas baru-baru ini. 对吗？ pensterilan. 这个字是很出名的，一个消毒的意思。结果apa itu pensterilan? Ya, 消毒 apa maksud dia? Maksud dia buangkan semua bakteria, bunuhkan semua mikroorganisma yang di atas buah kelapa sawit itu. Sebab nanti kita kan nak makan. Tak mungkin kita nak makan minyak sawit yang tercemar. Jadi buah kelapa sawit bersama tandanya disteril dalam steam. Cikgu, apa itu steam? Cikgu, you fikiran kotor. Bukan. Steam itu ialah air wap yang sangat-sangat panas. 很热的蒸汽. Kalau biasanya untuk Cina makan dimsum kan? 是点心店吗? Dimsum yang tempat buatkan pau ke? Okey, lomai kai ke? Itu wap putih itu kalau kamu sentuh, kulit kamu pun boleh lecur mah. Kulit kamu pun boleh lecur. 会烧伤你的手了。你是在放你手在白烟上面？ 直接变烧煮了的. Okey, jadi steam yang bertekanan tinggi pada suhu yang tinggi, haba daripada steam membunuh mikroorganisma. Okey, kenapa ya? Sebab kita nak bunuh kan, taklah nanti kita makan minyak sawit yang kotor. Jadi bunuhkan mikroorganisma seperti bakteria dan fungi yang boleh rosakkan buah kelapa sawit. Steam juga pada masa yang sama melembutkan sabut. Highlight melembutkan sabut. 很多人找不到，弄软那一个油层 ，okey, supaya mudahkan nanti dia tanggalkan daripada tandanya. Seterusnya, penanggalan. Buah kelapa sawit dilelaikan daripada tandan di dalam mesin penanggal. Ni juga kan dekat tupian, tengok balik dalam YouTube tadi, cikgu dah tunjukkan tadi, ni. Buah kelapa sawit itu dia akan dikeluarkan daripada mesin penanggal. Lepas itu ada pencernaan pula. Buah kelapa sawit dipanaskan semula pada suhu yang tinggi dan dikacau dengan batang pemutar untuk mengasingkan sabut daripada tempurungnya. Semua isa. Kalau anda tengok pada muka surat sekali lagi, muka surat 161, okey, maksud dia akan keluarkan sabut, keluarkan tempurung dia.
Macam mana tempurung dia? Kalau kamu tengok gambar aja, muka surat 160. Tiipai, liu semen. Jadi, dia akan keluarkan layer ataupun lapisan A. B, tempurung pun akan ditanggalkan sekali. Sebab kalau dia dah tanggalkan, sekarang kita ada A sabut dan C isi rong. 以后我们会有2个产品了咯. Kita ada sabut, kita ada isi rong. Dua-dua pun ada minyak. Setuju ke tak, Haziq? Setuju tak? Haziq, setuju tak? Haziq Haikal? Setuju. Setuju macam tu je. Macam tak dengar tu. Tak tersedia. Afiq? Saya boleh? dengar. Boleh, bagus. Saya Terima kasih. makan. Okey. Afiq, boleh faham tak Afiq? Faham. Sebab cikgu pun dah baru lepas vaksin ni. Takut benda yang cikgu cakap itu ingat faham. Tapi benda itu sebenarnya tak faham. Itu yang takut. Okey? Cikgu sambung ya. Sekarang, kalau kita tengok lepas pencernaan ini. Okey? Lepas pencernaan. Okey? Highlight pencernaan kan. Nombor 3 highlight mengasingkan sabut daripada tempurung. Okey? Dan highlight sekali lagi tempurung yang mengandungi isi rong. Jadi sekarang kita ada 2. Bulatkan nombor 4 sini. Highlight bulat ya. Sabut isi rong. Di sinilah kita ada 2 istilah PO, palm oil. Okey, kalau tak silap cikgu PO itu palm oil lah. PKO palm kernel oil. Kernel, maksudnya isi rong dia. Okey? Dua-dua ini kegunaan dia bukan kata berbeza. Seperti yang cikgu dah cakap, satu kualiti lebih tinggi. Boleh jual dengan harga yang lebih mahal. Sebab kenapa kita nak terangkan benda ini? Jadi murid-murid, mana tahu kan, anda lepas SPM, bolehlah kerja di tempat-tempat kilang sawit, minyak sawit. Bukan jadi pekerja biasa, jadilah manager. Okey, mengendalikan kilang-kilang tersebut. Okey, jadi tauke. Tauke akan susah. Tauke itu orang-orang kaya itu mereka dah komplot kat sana, faham ke tak? Kita perlu bermula dari awal. Melainkan kamu cakap dengan saya, cikgu, kamu pandang rendah pada saya, disiaukan pula. Ayah saya Lim Kok Tong. Okey, sorry. Kalau macam tu sorry. Okey? Ataupun ayah saya Najib, cerita lain. Namun untuk kita yang sekarang nak kerja, nak cari kerja, bukankan kerjaya kita dari kosong. Faham ke tak? Bukannya kita tak nak kamu bercita-cita tinggi. Bukan. Cita-cita tinggi pada realiti. Lok Chen Chen, faham ke tak? Chen Chen? Lok Chen Chen, you在吗? Faham ya? Kita sambung ya. Jadi, dua-dua ini akan melalui proses penurasan. Cikgu, apa itu penurasan? Penurasan dalam English filtration. Maksud dia asingkan, pengasingan. Okey? Jadi asingkan apa? Sabut, kalau kamu tengok isi rong pun ada bahagian pepeja. Cikgu, apa maksud dia? Kalau kamu makan tembikai ke oren pun, makan ya, jus kamu boleh habiskan. Mulut masih penuh dengan isi-isi dia. Betul ke tidak? Betul ke tidak? Tahan. Thank you lah. Jadi, benda itulah kita tak nak dalam minyak ini. Minyak kita tak nak yang pepeja sabut itu, sabut kita tak nak, kita nak minyak dia je. Sama dengan isi rong, kita nak minyak dia je. Jadi, kita asingkan gentian sabut daripada minyak dia, keluarkan melalui penurasan. Sama seperti isi rong, kita keluarkan pepeja dia, kita nak dia punya minyak saja. Proses itu ialah penurasan. Betul tak? PKO ya, palm kernel oil. Jadi, lepas penurasan, dia akan melalui proses penulinan. Penulinan nombor 6 ini, seperti yang kita dah sebut pada sebelum ini, macam mana nak pekatkan alkohol. Lebih kurang sama. Dia sekarang nak tulingkan, maksudnya sekarang kita ada minyak campur dengan air dan juga cecair lain. Jadi kita akan hasilkan minyak yang tuling dengan melalui steam, dialirkan melalui minyak sawit itu, palm oil, dan menghilangkan bau dan menyingkirkan asid yang menyebabkan minyak itu jadi masam. Gunakan buat air panas, lalu hilangkan bau, buangkan asid, dan minyak itu akan disalurkan melalui karbon, highlight melalui karbon yang diaktifkan.
Kalau sesiapa yang kat rumah, biasanya kat rumah kan, ada filter air, penulinan air kat rumah. Cikgu, apa tu filter air? Okey, ada banyaklah. Ada jenama Kowe dan macam-macam. Tetapi macam cikgu guna yang murah saja. Okey, water filter yang macam ni kat rumah. Macam ni. Kan? Ada dua jenis. Kalau kamu tengok kiri dan kanan ni, kanan ini putih semua ini, dia plastik saja ya, itu satu. Yang kiri ini, dalam itu ada karbon yang diaktifkan. Cikgu, karbon lagi ke? Ya. Karbon diaktifkan, fungsi dia adalah menulin dan juga macam mana katanya? Bersihkan air yang kotor. Perangkapkan semua sebatian ataupun molekul-molekul yang tak baik. Kita sekarang nak perangkapkan semua baik, nak minyak saja. Kalau kat rumah, water filter, kita perangkapkan semua nak air yang bersih saja. Jadi, benda yang kat dalam itu adalah kita namakan sebagai karbon yang diaktifkan, murid-murid. Karbon yang diaktifkan untuk melunturkan warna dia sekali. Maksudnya hilangkan warna kotor hitam dia tu. Okey, jadi minyak keluar itu akan warna lah kuning, bersinar semua. Jadi di situlah keluarkan minyak sawit PO yang tulen. Satu belah lagi isi dong, dia tak perlu buat penulinan, boleh terus menghasilkan palm kernel oil, PKO yang tulen. Jadi berbeza antara dua itu ialah langkah ke-6. Kau boleh buat satu petak kat situ. Jadi di sini tak ada langkah ke-6. Terus lepas 5 lompat menghasil menjadi hasil. Jadi murid-murid, kalaulah kita kat sekolah kan, sebenarnya boleh. Kita boleh buat satu lawatan ke kilang pemprosesan minyak sawit. Kebetulan di Bandar Tasih Puteri tempat tinggal cikgu pun ada kilang dia. Okey, jenama dia cikgu tak lupa. Nama dia Aurora ke benda semua itu. Jadi boleh. Siapa yang betul-betul lepas SPM fikir kerjaya selain daripada apa yang ada. Kamu nak keluar daripada comfort zone. Okey, comfort zone. Okey, mak ayah saya kerja kat sebelah rumah. Okey, sekali lagi mungkin jadi kerani. Okey, mungkin jadi apa panggil tu? Grab. Sekali lagi, cikgu tak menghina ya. Jangan salah faham cikgu ya. Kalau kamu rasa itu kerja kamu sampai ke akhir hayat, kamu gembira, silakan. Tapi kalau kamu rasa itu bukan kerjaya yang kamu nak cuba yang lain, di sini ya kita bukakan mata anda dalam mata pelajaran sains. Okey, sambung. Jadi, apakah komponen muka surat 163 murid-murid? Ti balik samen tu. Apakah komponen di dalam minyak sawit? Dalam minyak sawit ada dua komponen有两个东西你要懂的，一个叫 glycerol， 一个叫做 acid lemak， satu lagi acid lemak. English glycerol, fatty acid. Sama seperti minyak lain. Okey? Minyak sawit terdiri daripada asid lemak tepu. Highlight asid lemak tepu iaitu asid palmitik. Senang nak ingat palm, maksudnya minyak sawit. Dan satu lagi asid stearik. Ini kamu tak ada jalan lain, perlu hafal. Kadang-kadang objektif keluar. Nak ke tak nak, ini adalah fakta. Okey? Dan juga dia dibuat daripada asid lemak tak tepu seperti asid olik, highlight, dan asid linolik. Jadi sekarang ada 4 istilah baru kat sini saja. Asid lemak tepu dan tak tepu dah tahu. Tepu maksudnya hidrogen penuh. Tak tepu maksudnya hidrogen belum penuh lagi. Sebab antara karbon itu ada ikatan ganda 2. Ada ikatan ganda 2. Cikgu apa itu? Cikgu lukis kat sini lah macam ni. Kalau asid lemak tepu, semua C itu penuh. Penuh dengan hidrogen. Penuh dengan hidrogen. Yang ganda 2 mungkin kalau kamu tengok kat sini, kamu tahu kat bawah ini tak ada apa-apa. Dia tak penuh dengan hidrogen sebab dia ada ikatan ganda 2. Cikgu, kita pernah belajar ke? Sebelum ini je, dalam bab yang sama, hidrokarbon tepu, hidrokarbon tak tepu. Atas saja, tengok balik semula. Jadi, komposisi minyak sawit dan minyak sayuran yang lain kalau kamu tengok dalam jadual 5.3, ini penting dah. Okey. Untuk ini, beratus berat bagi asid lemak ini, kamu perlu tengok. Murid-murid yang saya hormati sekalian,
inilah jadual atau rajah yang membantah dakwaan negara lain yang menyatakan minyak sawit tidak bagus. Minyak sawit tidak bagus. Sebenarnya mereka nak lakukan mereka punya minyak. Seperti yang cikgu dah cakap dalam kelas sebelum ini, kalau kamu ingat, macam di US biasanya mereka gunakan minyak apa panggil? Minyak kacang soya. Okey? Minyak jagung, itu tempat mereka. Kalau minyak sawit kita laku lebih bagus daripada mereka, minyak mereka jadi tak laku. Ini adalah sebagai satu taktik saja. Jadi kalau kamu betul-betul minat, kamu akan nampak. Okey, kamu akan nampak di sini mereka kata minyak sawit tak baik sebab dia minyak yang tepu. Hidrogen penuh semua tak baik. Kamu pun tengoklah. Ya ke? Kalau kamu tengok minyak sawit PO itu tidak. Minyak isi rong sawit yang kata kualiti tinggi itu, ya, itu ada. Tapi minyak sawit yang bahagian kalau kata bukan kena itu yang isi rong. Dia tiba-tiba lupa. Sabut je, sabut. Bukan sabun ya, sabut. Tak ada. Dia okey je. Dia bukan penuh pada bahagian tepu. Dia juga ada asid yang lemak yang tidak tepu. Tengok ya, sebelah 3 yang sebelah kanan tu. Kamu tengok sebelah kanan kan 3 baris itu, itu yang tak tepu itu. Kamu salah tengok. Cikgu, perlu hafal ke? Tak perlu. Yang cikgu nak bagi tahu kamu adalah kamu ikutlah kalau kamu rasa orang putih ataupun orang kata orang Masaleh kata orang putih kan. Semua mereka cakap itu betul kan. Kalau kamu jenis yang macam tu, ikutlah. Cikgu pun tak boleh cakap apa. Namun ada satu yang cikgu nak cakap kat sini, minyak zaitun lah. Minyak zaitun ini antara memang yang bagus dan diiktiraf oleh hampir semua pengguna lah. Tak ada masalah untuk minyak zaitun. Okey? Apa itu minyak zaitun? Saya potong minyak zaitun dari kanan you lah. Okey? Kanan you ataupun we call it olive oil. Olive lah. Olive. Minyak zaitun lah. Olive oil. Next. Yang makan spaghetti, kamu akan tambah itu. Minyak itu biasanya kamu tak boleh guna untuk masak ya. Sebab dia minyak yang tak tepu. Minyak zaitun, kalau kamu masak lama, minyak itu akan jadi tak baik. Dia biasanya lepas anda masak, tambah terus, makan saja. Sebab kalau dia masak dengan panas, sebab dia banyak tak tepu tau. Murid-murid. Tak tepu ini, kalau kamu masak dengan api, minyak itu akan jadi tak bagus. Boleh menyebabkan kanser ya. Kalau kamu makan banyak. Itu adalah yang betul, fakta yang betul. Okey? Siapa tak faham? Siapa tak faham? Ada siapa di sini yang nak tanya apa-apa? Okey, Zhong Cai ke? 有没有问题? Zhong Cai? Apa itu Zhong Cai? 没有啊？哦，金色，金色有进来没？哦，有，我真是金色，金色。Yes. 我刚刚在讲什么？Apa yang cikgu cakap tadi? Apa cikgu cakap tadi? 他肯定有进来的，我叫他进来的老师。我他讲没有个屌你啊！我没有讲过哦， Oh my god. 我跟秀的哪里讲哦？ Okey, okey, penting. Ni dia跟老师讲, sekarang cakap dengan cikgu. Apa yang cikgu cakap tadi je? 我刚刚在站几秒前我在讲什么到底？很简单吧？我不要讲你不会哦。如果你有上课的话啦，精彩精彩。关于油种的。中油好不好罢了？还是说你要 follow 按摩讲的？好的，好的。是哦，这样子吧咯。Ya betul lah dia cakap. Yalah itu yang buku teks ni nak bagi tahu kamu ataupun Malaysia nak kamu bagi tahu sekarang. Minyak sawit bagus. Dia tak bagus ialah orang lain cakap saja. Mereka cakap sebab mereka tak nak kita punya minyak pergi dijual ke negara mereka je. Okey, itu kan taktik aja. Jadi ikutlah kamu semua. Itu pasal kalau kamu tengok dalam minyak sawit ini disebabkan dia punya bahagian tepu dia tinggi, tepu ya. Tepu ya. Tengok ya. Kalau kamu tengok tepu ini maksudnya hidrogen penuh itu yang tepu banyak. Itu pasal minyak sawit, kalau gabung dua-dua ini, minyak sawit ini lebih sesuai untuk memasak dengan api yang mara. 它是比较适合用来大炒的. Okey? Dia sebab dia. Bukan kata kalau kamu, tepu ini tak bagus. Boleh menyebabkan arteriosklerosis. Siapa suruh kamu minum? Saya tak suruh kamu minum kan? Bukan. Kamu boleh minum air. Cikgu minum kata saya minum minyak ini.
Maksudnya kamu makanlah sikit, makanlah minyak itu sikit. Cikgu tak suruh kamu minum minyak itu. Okey, kita sambung sekarang. Jadi apakah sifat kimia bagi minyak sawit? Apakah sifat kimia bagi minyak sawit? 它有什么化学的特质 ？Okey, yang pertama, pengoksidaan minyak sawit berlaku apabila minyak sawit bergabung dengan oksigen dalam udara. Okey, daripada bahan tindak balas. Jadi, pengoksidaan minyak sawit menghasilkan radikal bebas dan sesuatu yang berbahaya pada kesihatan manusia. Pengoksidaan ini apa cikgu? Istilah yang susah. Pengoksidaan ini kalau ikut senang saja. Dipanaskan dengan api. Kalau panas, oksigen dari udara akan gabung dengan minyak. Kalau kamu biasa masak dalam dapur, kamu akan nampak minyak sawit itu akan mula jadi pekat, jadi hitam. Itu pengoksidaan. Memanglah kita tak galakkan lepas goreng banyak kali dah, 2-3 kali dah kan. Kamu masih goreng, dah hitam dah kamu masih guna. Tidak. Jadi kalau minyak sawit itu dah jadi hitam, buanglah, guna yang baru. 用新的油嘛，没有人叫你一直重新的用那个油，回锅油。OK， semua minyak kalau panas berkali-kali pun dia akan jadi oksida， 会被氧化，单干汗，明白吗？干汗，讲了这段话，明白吗 ？Yes, okay, good. Then hydrolysis, jadi apa itu hydrolysis? Hydrolysis terdiri daripada dua perkataan, 一个是叫水 hydro， 水 lysis pecah, air pecahkan oleh air. Jadi hydrolysis berlaku dalam minyak sawit apabila molekul minyak sawit bertindak balas dengan air. Itu pasal hydro ialah air, lysis ialah pecah. Kalau ikut istilah dia, dipecahkan oleh air. Dalam proses hydrolysis, tindak balas antara minyak sawit dengan air akan menghasilkan, sebab tadi cikgu dah ajar tadi, minyak sawit ada dua komponen. Dengan adanya air, hydrolysis berlaku, dia akan pecahkan kepada gliserol dan asid lemak semula. Dua komponen itu semula. Dan minyak sawit juga boleh digunakan untuk pengesteran. Highlight ester itu semula. Jadi, kalau dia bertindak balas dengan alkohol. Sebab di dalam minyak sawit ada asid lemak. Okey, bulatkan asid lemak itu bertindak balas bulat dengan alkohol. Ya, dia boleh menghasilkan ester. Cikgu, ester minyak wangi ke? Tidak. Untuk minyak sawit punya ester, kamu tak akan guna untuk sapu, 不是. Saya香香的味道, 不是. Dia akan digunakan sebagai biodiesel minyak sawit. 这个你就要画两条线, lukiskan dua garis pada muka surat 165 biodiesel minyak sawit. Okey? Malaysia sejak tahun 2000, 2000 年之后, sentiasa kata kita akan jadi kaya. Ya, kalaulah petroleum makin berkurang, kita tidak ada lagi petroleum. Salah satu pengganti petrol, 也是用你车油, ialah menggunakan biodiesel. Biodiesel minyak sawit, 用重油做出来的油。那个车油. Jadi benda itu boleh gerakkan kereta. Namun petroleum masih ada lagi. Okey, dan harga dia pun masih mudah sabar. Walaupun dah mahal, masih rakyat boleh terima, masih mampu. Jadi bidang atau industri biodiesel dia tak berkembang banyak. Tapi ada, 有人在做着. Hanya tunggu masa dia sampai saja. Jadi kita sambung sekarang. Sambung lagi ya. Proses pengemulsian. Cikgu, apa itu emulsi? Hari ini banyak istilah baru. Emulsi. Emulsi ialah kalau anda letakkan minyak dan air. Kalau kamu pernah letakkan air dan minyak dalam satu tabung, 放在一个瓶子里面. Lepas itu kamu tutup, kamu goncang. Kamu goncang. Apa yang kamu nampak? Apa yang kamu nampak, murid-murid? Kalau kamu goncangkan minyak dengan air, apa yang kamu nampak? Afiq, boleh jawab tak? So Kenway, apa yang kamu boleh nampak? Kalau cikgu goncangkan minyak dengan air. 油在上面，水在下面。我都做这样猥琐的动作呀。我在讲这有油跟水两个摇 ，OK， goncangkan. Kalau kamu masih cakap, oh minyak ke atas, air ke bawah, come on lah.
啊油会变成一粒粒。对了 OK minyak itu akan nampak macam sebiji-sebiji di dalam air. Itulah panggil emulsi. Itulah panggil emulsi. Afiq, Haziq boleh faham? Miza boleh faham? boleh. 我会，贝林我会。OK，我不懂那个华语字叫什么 emoji 意思说重点是你不要讲说油跟水我舀过来是油跟水啊，不是这样子的。那一个一粒粒粒的，好像那个肥皂这样子在水里面一粒粒的那个就是 emoji。OK， jadi ingat ya， 不是密度是ketumpatan， 不是。等下我再跟你讲等下我再跟你讲。意思说，如果我把油，结果terangkan apa sini kerja aja， minyak dan air。对，无法分解，但是我重点是讲说，我舀那个过程，那个油在水里面看到是一粒粒那一个就是 emulsi. Maksud dia minyak itu ditutup oleh air, tapi itu cikgu pun tak nak terang banyak. Kalau dia macam buang masa sikit di situ kan. Jadi kita faham, maksudnya itulah emulsi. Proses pengemulsian minyak sawit merupakan proses minyak sawit dipecahkan kepada titisan. Ya, ini mah titisan. Titisan minyak sawit yang lebih kecil. Ia so nak kesui air itu pecahkan minyak itu. Tapi isu dia air itu tak boleh larutkan minyak. 那一粒粒白白的其实就被水给分解的意思，暂时性罢了。Hal ini meningkatkan jumlah luas permukaan minyak， 这样会增加那个油的面积。Bagaimanakah peningkatan tambahan jumlah luas permukaan minyak sawit itu mempengaruhi kadar pencernaan minyak sawit. 所以说，当你吃进肚子里面minyak， kalau kamu makan minyak masuk perut， minyak itu akan diemulsikan di bahagian duodenum. Di bahagian duodenum, usus kecil bahagian yang pertama. Okey, oleh hempedu. 你的那一个胆汁会emulsikan 那个油脂， supaya dia tambahkan luas permukaan， 增加那个总面积。 Kalau dengan tambahnya minyak luas permukaan, maka senanglah pencernaan berlaku. Iaitu 你的消化 akan menjadi lebih menyeluruh. Okey, pengemulsian minyak sawit oleh jus hempedu. Oleh jus hempedu oleh jus hempedu adalah seperti dalam video di sebelah kanan ini. Ni, anda di sini, 你就看到了。Okey, goncang. 对， yang itulah kamu akan tengok kat dalam. Cuba tengok ya. Boleh tengok ya. Okey. QR code kalau kamu handphone ada, kau boleh scan sekarang dan tengok sendiri. Okey, kalau cikgu senang, cikgu akan letakkan link itu di dalam Google Drive, Google Classroom lah kalau nak. Seterusnya, jadi apakah kandungan nutrisi? Kandungan nutrisi dalam minyak sawit. Sebab banyak orang kalau kamu baca surat khabar pun, orang putih cakap tak baik. Tapi ada apa kat dalam? Pertama ada lemak. Yumah. Jadi dia merupakan minyak yang seimbang dalam jumlah lemak tepuk dan lemak tak tepuk. Jadi minyak sawit sesuai untuk dijadikan minyak untuk menggoreng. Menggoreng benda yang panas. Seperti buatkan nasi goreng, buatkan mie goreng, kuih tiaw goreng. Dia tak macam minyak yang lain. Seperti minyak jagung ke ataupun minyak zaitun ke ataupun minyak soya yang daripada Amerika, tak sesuai untuk buat goreng. Kalau kamu goreng, lemak itu atau minyak tersebut akan jadi rosak. Makan banyak tak baik untuk kesihatan. Minyak sawit dia tahan untuk goreng. Siapa yang suka makan keropok, kalau untuk Melayu kan, nak lai keropok mah minyak sawit paling sesuai. Okey? Bukan cikgu nak bodek ya. Cikgu pun sebenarnya baca baru faham benda ni. Kalau tidak kita akan ikut orang kata minyak sawit tak baik. Kita perlu makan minyak soya, 也就是所谓的黄豆油 minyak soya. Ataupun makan minyak jagung, yusu yu. Ataupun kalau kamu orang yang kaya sikit, makan minyak bunga matahari, tayang hua yu. Okey, ikut kamu lah. Kalau kamu rasa itulah kamu ada pendapat sendiri, silakan. Tapi cikgu nak bagi tahu kamu sekarang, minyak sawit sesuai untuk goreng. 它是一个很适合拿来油炸的一个油。Okey. Dia juga mempunyai banyak vitamin, khususnya vitamin E dan vitamin A. Bagus untuk mata dan untuk
fungsi pembiakan anda. Dia juga adalah bahan antioksidan. Maksud antioksidan, kang yang. Maksudnya kalau kamu makan banyak, dikatakan boleh mengawet muda, tapi cikgu tak suruh kamu minum. 我没有叫你去喝那个中油, bukan. Tapi kalau berbanding, kalau kamu tiap-tiap hari goreng dengan minyak sawit berbanding dengan minyak soya, minyak sawit lebih bagus. Sebab ada antioksidan seperti karotina dan vitamin T, E untuk melambatkan atau menghentikan proses pengoksidaan. Jadi kalau kita bukakan minyak sawit bandingkan dengan minyak lain, dia pun lebih susah rosak. 这是一个很重要的讯息的。意思说，如果我开那个罐头，那个中油放着还有那个太阳花油放着中油是比较难坏的，因为它里面有 antioksidan lah. Okey, dan juga bahan-bahan dalam kandungan minyak sawit juga kurang daripada 1%. Antara bahan lain yang terkandung dalam minyak sawit termasuklah sterol, fosfatida, tritophenate dan juga alkohol aliphatic. Aliphatic ya. Okey, bukan alifat ya, bukan. Dia memang English aliphatic. Bahan-bahan ini menambahkan nilai nutrisi, menambahkan nilai nutrisi dan juga memudahkan penapisan minyak. Dia juga ada lebih stabil. Juga apa stabil lah. Kalau dia punya minyak goreng, dia punya minyak itu tak senang keluar daripada makanan sebagai satu cecair lapisan yang lain. Dia stabil di dalam makanan tersebut. Jadi apa lagi di sini? Penggunaan minyak sawit dalam bidang penjagaan kesihatan, kalau kamu tengok di sini, boleh digunakan, sesuai digunakan minyak masak, minyak sayuran, margarin dan juga coklat. Minyak sawit juga digunakan untuk membuat bahan bukan makanan seperti apa? Kapsul vitamin E. Dia punya brand apa, jangan tanya saya. Siapa yang pernah jual dia tahu. Ini kosmetik produk ya. Sebab ada antioksidan dan juga sabun organik. Okey. 如果你们要发达的话, kalau kamu nak kaya, apa salahnya? Carikan jalan untuk buatkan sabun organik, jualkan kepada orang-orang yang lebih mampu. Orang kaya lah kan. Mereka guna sabun organik. Ada yang beli sabun organik bukannya nak guna pun. Sebab nak menghias bilik air. Kuailan mah. Betul kan? Jadi mereka letak kat tepi, biar bau dia dan juga jadi hiasan di dalam bilik air. Kan? Tangkahan. Nak jadi kaya ke tak? Kan? Yes, Nak jadi kaya tak? of course 啊， Jomlah buat sabun organik. 没有， You buat, saya jual. You buat, saya jual. 不要啦，等一下 Kamu nak 我赚大 pengakar. 钱我算你啊。不能 Ayah, you buat, kirakan kos, saya jual. Mana tahu kan? Okay? sendiri buat punya. Oh, Sendiri buat punya itu you lain. You kutip sabun, cikgu tahu. Lain maksud dia kan? Fung Chung Chai. You kutip sabun kan? oh, Okay? Lu Yong Wei, boleh faham ke tak Yong Wei? 哈？ semua 女生演的对永辉对永辉，可以也是叫我 YBB 的老师不是 YBB 咩？是奇怪吗？OK tak apa teruskan ya. 叫我 YBB 的。 Tiba-tiba jadi baik pula. Okey, Yong Wei. Okey, teruskan ya, kita sambung YBB. Okey, sambung. Jadi sekarang kita akan sampai ke bahagian yang paling penting. Ini pun termasuk dalam eksperimen wajib kamu. Okey, minggu depan kita akan fokus untuk buat laporan sains. Okey, laporan saya akan sekaligus listkan apakah laporan sains yang patut ada. Dan ingat, laporan sains bukannya semestinya lepas eksperimen sains baru buat. 你们可以先写着那一个 laporan 先， boleh buat dulu. Hanya bahagian keputusan, kamu belum buat eksperimen, kamu tak ada keputusan. Okey, itu cikgu aku, silap cikgu. 你们可以是做到 procedure, 因为 sebab kamu perlu merancang. Itu adalah soalan SPM essay yang pertama. Essay kita dua ya. Soalan essay yang pertama, 第一个 essay 就是要你去做 eksperimen lah, merancang. Okey? Jadi belajar dulu. Sekarang kita nak buatkan teori untuk penghasilan sabun. Sekali lagi ya, fungsi saya bukan mengutip sabun ya, menghasil sabun. Jadi macam mana kita nak hasilkan sabun? Sabun merupakan garam asid lemak yang dihasilkan melalui tindak balas antara minyak sawit, highlight minyak dengan alkali.
Alkali itu semua. 就好像 natrium hydroxida seperti natrium hydroxida ataupun kalium hydroxida pekat. Okey? Cikgu, apa yang kamu nak cakap ni? Murid-murid, bukakan skrin kamu sekali lagi. Skrin kamu. Dalam YouTube ini, kamu akan didedarkan ya, ada 4. Termasuk inilah. Macam mana buat sabun organik. Okey? Macam mana nak buatkan sabun organik. Jadi benda ini cikgu tak minta kamu tengok cikgu tak minta kamu tengok bersama dengan cikgu. Cikgu minta kamu buka Google Classroom, tonton. Cara buat dia tak susah. Itanya pun ada. Dalam sekolah pun kita tak akan buat dengan cara macam ni. Kita akan buat dengan cara yang lebih saintifik lah. Maksudnya buat di dalam makmal. Ini yang cikgu nak tunjukkan ya. Sabar ya. Murid-murid, buka skrin sebentar je. Jangan tengok apa yang cikgu tonton kan. Ini dia. Apa pula kedua benda ni kan. Jadi sabar. Bagi 5 saat je kejap. Okey. Kamu sepatutnya didedarkan cara seperti dalam buku teks itu, eksperimen untuk membuat sabun dengan menggunakan minyak kelapa sawit. Jadi tak banyak yang cikgu boleh tunjukkan. Kalau cikgu dalam Google Drive dia sharekan video ini, mungkin kamu rasa boring. Cikgu tahu. Cikgu ada orang ada tanya, kalau saya di tempat kamu akan tanyalah. Kenapa cikgu sharekan dalam bentuk Google Drive itu? Okey, macam orang buat kat dalam rumah seperti biasa. Semua ni ya share cang video ke mana? Sebab cikgu nak bagi tahu nak buatkan sabun organik tidaklah perlu nampaknya sangat-sangat makmal. Maksudnya buat dengan nampak ada bikar ke silinder penyukat semua sebenarnya. Itu kalau untuk dapat sukatan yang betul, ya. Di rumah pun boleh buat sabun. Yes. Yes, 讲话。Yes。金子。讲话那个站出来咯。说，金子，是不是你？不能拿你竞争。什么鬼用哦？ Sorry， 那我直接掉掉。sorry。OK，这个到。老师金子会做肥皂哦，不要开玩笑，他还有卖的哦。还有卖的，不然讲话打 dia yang kutip sabun, cikgu sekarang kata buat sabun lain maksud dia. Hentar 分别的哦。人家做了他卖吗？他有卖的。这品哥不要玩的。Dia betul. Okey, kalau ada antara kamu yang betul-betul jualkan sabun ni, teruskan ya. Cikgu tak pandang rendah, malahan cikgu cakap yes. Miza, sudah tonton ke tak macam mana nak buatkan minyak sawit itu? Ada ke tak? Miza, Haziq, Afiq? Belum. Ada tengok sikit-sikit. Kan? 老师， Yes. Saya nanti pernah 我 tengok. 想问啊，就是肥皂啊，它不是有杀菌功能的，这样它是加了什么有杀菌功能？ Dia macam ni. Sabun kenapa dia boleh bunuhkan mikroorganisma? Murid-murid dia punya ciri dia tu perlu faham. Cikgu buatkan penerangan dengan cara yang paling senang ya, paling senang untuk kamu faham ya. Kita faham sabun itu ciri dia adalah lemak ataupun kita panggil minyak kan. Jadi kalau inilah bakteria ya, bukan sperma ya. Ini bakteria. Dia ada satu bahagian kat luar ni. Okey, satu kapsul, satu lagi ialah dinding sel. Jadi lemak itu mampu untuk melarutkan bahagian luar ni. Faham ke tak faham? Itu pasal kalau dekat COVID-19 sekarang pandemik, kamu digalakkan untuk basuh tangan dengan air saja ataupun air plus sabun. Kahan? Hah? Miza je. Air dengan sabun ke air saja? Air dengan sabun，明白吗？你要用肥皂去洗嘛，才可以洗脱那一些杀菌嘛，你就讲了吗？对。Kalau kamu tak guna sabun, maksudnya cikgu dah cakap, bayangkan di atas tangan kamu ini ada bakteria, air dia lekat, air basuh dia masih lekat. Jadi, lepas basuh pun masih ada. Makan pun kena. Cikgu, apa buktinya tangan kita banyak mikroorganisma? Sepatutnya kita dah buat eksperimen itu pada bab 1. Ada.
Cikgu minggu depan nak fokus untuk eksperimen lepas bab ni. Kita nak selesaikan eksperimen itu dulu. Okey? Nanti Jadi kita nak buatkan sabun ini, gunakan minyak kelapa sawit campur dengan alkali. Maka dapatlah sabun. Sabun itu sebenarnya ialah garam asid lemak. Okey, garam asid lemak. Highlight garam asid lemak. Jadi macam mana nak buat itu? Murid-murid diminta supaya membuat laporan sains ini. 你们需要做的 bermula daripada tujuan, penyataan masalah, bahan, rada, prosedur全部要一样的。Prosedur itu perlu tukarkan struktur ayat daripada aktif kepada pasif. YBB, faham ke tak YBB? YBB? Boleh faham? 可以。 Don't DP tag. What DP? 请不要搭旁，谢谢。 Oh, tapang Okay, I see. Okay, DP mean tapang. New word. Cikgu belajar benda baru ni, tengah rakam ya. Jadi, ini adalah laporan sains yang wajib. Okay, jadi cikgu pun tak nak kacau bahagian ini. Sila buat laporan anda sampai ke prosedur. Buatkan laporan anda sampai ke prosedur. Jadi kalau akan nampak pemerhatian dan kesimpulan ini adalah kosong. Why semua kosong Sen? Sebab kamu belum buat eksperimen. Jadi dia harap kamu nanti buat di dalam makmal, lengkapkan laporan sains tersebut. 现在明白吗? Faham ke tak faham apa itu laporan sains? Wah, tangkahan. Apa benda ni? No. I understand. Okay? Tangkahan. You saja-saja kan? Tulis kat chat box ni. Yang lain? Miza boleh faham tak? Boleh. Lepas itu Camway, boleh faham Camway? Boleh. Haziq, boleh faham tak? Boleh faham sikit. Jadi ini adalah, jadi sekarang muka surat 167 dan 168 ini ada satu eksperimen 5.1 tau. Perlu buat. Cikgu, apa bukti dia? Okey. Sekali lagi, eksperimen wajib tingkatan. Cikgu nak tunjuk sebelum cikgu takut nanti salah faham pula kan. Sekejap. Kalau anda tengok sekali lagi, inilah kamu perlu buat tau. Kalau kita perlu kerjakan masa dan buat. Form 4 pun belum buat lagi. Aduh. Macam mana kan COVID. Tadi sekarang cikgu gunakan taktik apa kan? Cikgu dah cakap, buatkan laporan sehingga ke prosedur. Ni memang做的. Jangan tanya cikgu kenapa kamu tak buat nota. Kamu dah bukan hutang lah. Dah buat bab 4 punya laporan kalau kamu ingat. Okey, tengok pada skrin sekarang, buka skrin. Murid-murid yang saya hormati sekalian, iaitu yang ini. Yang cikgu nak tunjukkan kamu sekarang, baca ini. 来，静着，读一下这个什么？我用黄色来代替你了，看黄色。哈？你看到黄色那一面没有？哦，看到。写什么？省八点恐怖。我写的，我用黄色的。Apa yang cikgu tulis ni? 14。14. 你有14个laporan 要做给我 Form 5. Kamu ada jumlah 14 laporan. Takut ke tak murid-murid? Takut ke tak? Tangkahan. 有这样多做没老师？真的是要做的。你是说那个叫 laporan experiment 哇 wajib， 我逼不掉的，我一定要你们做的。现在就在那边头痛着呀。Jadi itu pasal. Yelah. 简单都可以哦。简单咯，至少你要做 laporan 给我先咯。Kalau betul-betul COVID sampai bulan 10 pun, cikgu terpaksa buat eksperimen ini depan screen ini, 我在那边做咯，你们看咯。Jadi kamu akan recordkan pemerhatian, lengkapkan laporan, hantar lepas buka sekolah. 就这样子的方法了。Okey, jadi benda ini perlu buat. Okey, termasuk kadar tindak balas ini. Ini baru Form 5. Form 4一个没有做，哎呦 I don't know how to say already. 没有做会讲哦，没有东西是吧？ brother, siapa yang cakap tak ada apa-apa? Okey, cikgu tunjukkan sekali lagi. Ini last ya, sebab ini penting. Mungkin ada antara kamu baru masuk ke kelas cikgu ya. Saya tahu kamu tak kisah, tapi cikgu perlu sebut ya. Kamu tengok ini panggil laporan PBD murid-murid. Tengok skrin ini ya, laporan PBD. Okey, contoh kita ambil Mok Ihan lah. Mok Ihan kat sini. Ini Mok Ihan. Okey, sekali lagi cikgu terang ya. Tengok pada skrin. Kamu perlu buka skrin sekarang. Ini mediakan skrin lah. Lepas SPM kamu ialah batch KSSM pertama. KSSM
Jadi SPM penting. SPM A, B, C, D tak ada kaitan dengan benda ini. Tetapi SPM itu ialah SPM, CJ SPM dan kita sekolah akan sediakan laporan PBD. Laporan pentaksiran bilik belajar. Itu ni nak banti的意思. Jadi kalau kamu tak buat eksperimen, 我只能给你这一分 domain penyiasatan saintifik. Kamu dapat band 2 je tau. Okey? 老师，那看不到这条啊，你行不 Lalu 行？ sikap 分享。 siapa yang tak datang ke kelas, memang cikgu bagi 1. Macam mana yang cikgu nak bagi 3, 4, 5. Baiklah. Cikgu sangat-sangat fleksibel. Kalau kamu betul-betul masuk kelas, cikgu akan bagi yang terbaik untuk kamu. Kalau kamu respon pun, TP3, TP4 pun boleh dapat lah. Macam tangkahan sekarang. Masuk kelas, bagus, dengar belajar. Apa salah cikgu bagi dia TP3? Tukar terus 3. 有什么问题全部是我们改的吗 ？OK？ 对啊，我是好学生吗？ Jadi benda ini apa tahu? Cikgu pun tak nak nanti kamu dapat sains TP2. Okay? Ada orang cakap sains ini tak penting PBD ni. Nanti kamu akan faham lah. Kalau kamu dapat laporan ini semua, baru kamu akan cakap, kenapa tak dapat TP3, TP4. Okay? TP5, TP6 agak susah. 5 perlu buat sesuatu, present. TP6 perlu reka bentuk, menghasilkan sesuatu yang baru. Itu pasal kalau siapa dari Form 4 mesti dengar. Perlu buat pemadam api, 做自己的灭火器. Kalau kamu buat berjaya, itu akan direkod. Okey? Jadi cikgu sambung sekarang. Ini adalah laporan muka surat 167, 68, tolong buat. Minggu depan kita akan fokus untuk yang ini dan kita akan sambung dan akhiri kelas minggu depan juga. Minggu depan lah, bukan hari ini ya. Kita akan mulakan minggu depan kelas akhir sekali macam mana sabun, macam tadi tangkahan tanya. Macam mana sabun ada fungsi untuk membasmi ataupun menghapuskan kuman, membunuhkan mikroorganisma satu. Tapi kita lebih fokus pada tindakan pencucian sabun dia. Jadi seperti yang kamu tengok 168, sabun ada bentuk bukan sperma. Sperma lain. Sperma ada 3 bahagian. Kalau cikgu lukis sperma, kepala, leher dan ekor. Untuk sabun, dia kepala dan ekor saja. 它没有那个颈的部分. Dan ekor dia berbentuk zigzag. Sperma punya flagellum bentuk dia tak kekal. Jadi, macam mana bentuk ini berfungsi untuk bersihkan baju dan bersihkan kotoran di tangan. 你们就是我懂我懂 tak apa, minggu depan tangkahan cikgu nak kamu present, boleh tak? 你解释我帮你加料，boleh tak? 没有我懂他这个是怎样清理干净的。 Macam mana lah, tak apa, minggu depan cikgu bagi kamu present boleh, ada kat sini je. Jadi untuk murid-murid yang saya hormati, minta tolong muka surat 169 ini baca dan kita akan akhiri minggu depan juga selain daripada eksperimen itu kita mula buat. Kita akhiri dengan pengurusan lestari dan kepentingan dalam industri kelapa sawit. Kita akan sampai habiskan benda ini semua. Siapa ada soalan? 是有问题的. Ada ke tak? Kalau tak ada nanti cikgu minta tolong lepas ini isikan kehadiran dan cikgu nak minta sekarang supaya semua bukakan kamera anda. Boleh kata buka kamera bukan screen, cikgu nak ambil kehadiran. Okey? Supaya boleh nampak muka kamu. Sila minta tolong. Zhong Cai, Jun Hao, YBB, Yong Wei, Haziq, Ping Ze, Chi Yong, Afiq. Okey? Miza ada Miza? Ada. Bagus. Hitam pun tak apa. Janji ada. Chi Yong, Ping Ze,阿哲。我的脸。看不到脸都不用紧了。开水了，我一开吓到你了。我靠！你跟我开，你不要跟我讲话罢了。我看有烟黑黑的，什么都看不到。黑不用紧 hitam tak apa juga dah cakap. Maksudnya kamu dengar, boleh buka kamera. Okey. 1, 2, 3. Lihat. Okey, 1, 2, 3. 你的oi。那个不能见人呐，年。Okey. 不呢。 1, 2, 3. Afiq, buka. 开不到我帮忙人。 Okey. Itu saja daripada cikgu hari ini ya. Ada apa-apa nanti sila tanya, isikan kehadiran. Terima kasih semua. Jumpa lagi. 谢谢各位，不要推荐听着我要留不要推老师，记得我没有，不要忘记我还记得，我让你推。OK， cikgu tunggu tau. 他们推了先，记得留这位，不要推。